kelas kita yang kalau minggu lepas kita belajar tentang qada dan qadar, beriman dengan qada qadar, beriman dengan hari akhirat. Kalau minggu ni kita belajar hari tu pasal fardu ain dan fardu kifayah. Okey, so hari ni kita belajar satu tajuk yang sangat berkaitan dengan tajuk yang kita belajar minggu lepas, qada dan qadar tu, dengan yang hari Isnin hari tu. Yang fardu ain dan fardu kifayah. Okey, so hari ni tajuk kita tentang tunggu share. Nampak tak dekat skrin? Nampak tak? Takut Ustazah Najib yang nampak, awak tak nampak? Nampak tak dekat skrin? Cuba respon sikit. Nampak. Nampak. Okey. So tajuk kita ialah tentang pengurusan jenazah. Maksudnya jenazah ni siapa? Jenazah ialah orang yang telah mati. Orang yang dah mati kita panggil jenazah dah. Dan jenazah ni merupakan fardu kifayah untuk kita uruskan. Pengurusan jenazah ini ialah fardu kifayah. Dia bukan fardu ain tapi fardu kifayah yang mana kewajipan tu jatuh ke atas masyarakat. Secara kolektif. Maksud kolektif ni ialah siapa yang buat dia dapat pahala dan yang lain akan terlepas daripada tanggungjawab untuk menguruskan jenazah ini. Okey. Nampak tak belakang ni gambar apa? Nampak tak belakang ni gambar apa? Gambar apa belakang ni? Gambar apa? Aduh, sendu betul, tak ada siapa respon. Gambar belakang ni ialah gambar bukit. Bukit yang dah level. Okey, sebenarnya siapa yang menguruskan jenazah, dia dapat pahala seperti banyaknya seperti satu bukit Uhud. Pernah dengar tak bukit Uhud? Pernah dengar tak bukit Uhud? Bukit Uhud. Dulu pernah berlaku perang Uhud di Bukit Uhud. Rasulullah kata siapa yang menguruskan jenazah, siapa yang melawati orang yang baru meninggal akan diberikan satu pahala seperti sebesar Bukit Uhud. Ustazah tunjuk sikit gambar Bukit Uhud. Ustazah ambil gambar yang sebesar sikit. Sebenarnya Bukit Uhud ni sangat besar. Okay, ni takut nampaklah kot. Sebenarnya dia lagi besar lah. Yang gambar ni nampak macam kecil. Sekejap Ustazah share. Bukit Uhud sebesar ini. Ni. Jabal Uhud. Siapa yang pergi untuk melihat jenazah, dia akan dapat pahala seperti satu Bukit Uhud. Siapa yang menguruskan jenazah akan dapat pahala seperti satu Bukit Uhud. Siapa yang pergi menghantar jenazah sehingga ke perkuburan dan menguruskan kita panggil, kita kebumikan dia, pun dapat satu pahala seperti sebesar Bukit Uhud. Sangat besar. Ini kamu nampak satu bahagian je. Dia ada lagi banyak bahagian, lagi memanjang belakang ni. Itulah besarnya Bukit Uhud. So siapa yang menguruskan jenazah diberikan pahala sebesar itu. Siapa yang dah pergi dapat satu. Yang mandikan, yang uruskan mengkafankan dapat satu. Yang menghantar sampai kubur dapat satu. So kalau dia buat semua sekali dapat 3 Bukit Uhud. Dia punya gambaran lah. Gambaran pahala tu sebesar mana. Okay, so tu Zat letak gambar bukit belakang ni. Sebab nak kata pahala yang menguruskan jenazah ni sangat besar, sebesar Bukit Uhud. Nanti bolehlah google sebesar mana Bukit Uhud tu. Okay, so apa maksud pengurusan jenazah? Pengurusan jenazah ni ialah menguruskan jenazah dengan cara tertentu mengikut ketetapan syarak. Okay, so Islam ni sangat indah. Daripada lahirnya seorang anak Adam itu, daripada lahir kita kena azankan, kita iqamatkan sampailah ke akhir hayatnya sehinggalah dia menjadi jenazah. Islam dah susun dah tata cara yang perlu kita ikut. Dalam syarak dah ada dah. Dalam ketentuan syariat dah ada. So sangatlah indah Islam ni. Kalau kita tengok pada orang-orang, contoh kita tengok kaum-kaum asal, orang-orang asli, diorang menguruskan jenazah dengan cara diorang itu sendiri. Mengikut cara diorang lah yang diorang warisi daripada nenek moyang diorang. Diorang ikat dekat pokok, gantung dekat pokok ataupun dia ada satu tempat tu memang dia tinggal kat situ je.
Lepas tu ada upacara-upacara dia. Itu agama lain. Tapi Islam memang dah gariskan. Kalau orang meninggal macam ni lah pengurusannya. Okay, so memang indah, dah siap dah. Sebab kita tak boleh nak fikir. Bila kita dah diuji dengan kehilangan orang yang kita sayang, kita tak boleh nak fikir tau. Siapa yang pernah rasa akan rasa. Siapa yang pernah rasa tahulah macam mana perasaan tu. Memang rasa sedih, rasa tak boleh nak fikir, tak boleh. So sebenarnya yang menguruskan jenazah ni ialah jiran-jiran, saudara-saudara sekeliling. Sebab orang yang sangat terdekat memang sedih lah. So sama-samalah menguruskan jenazah tu. Mengikut ketentuan syarak. So Islam dah susun dah, ikut je. Okay, so apa hukum menguruskan jenazah yang saya cerita tadi ialah fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah apa? Saya ulang balik. Satu kewajipan yang jatuh ke atas semua masyarakat secara kolektif. Secara kolektif tu maksudnya ialah bila sebahagian dah buat, maka yang lain akan terlepas daripada kewajipan tersebut. Siapa yang buat dia yang dapat pahala. Gitu. Okay, so dah ada nakli tentang tentang pengurusan jenazah ni. Ada ni semua hadis Nabi lah. Ni Rasulullah bersabda, "Lau mitti qabli fakumtu alaiki faghassaltuki wa kaffantuki wa sallaitu alaiki wa dafantuki." Maksudnya sekiranya kamu, maksudnya orang yang ada sekeliling Rasulullah waktu itulah, sekiranya kamu mati sebelumku. Siapa yang mati sebelum Rasulullah wafat, maka aku akan memandikanmu, akan mengapankanmu, akan mensolatkanmu dan akan mengebumikan kamu. Okay. Dalam satu hadis riwayat yang lain, ilbisu min thiyabikumul bayadha fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Dan pakailah pakaian berwarna putih. So sebab itulah kalau kita tengok semua orang yang dah meninggal, jenazah yang dah meninggal, semuanya dikapankan dengan pakaian yang berwarna putih. Kerana pakaian yang putih itu adalah sebaik-baik pakaian kamu dan kapankanlah orang mati dalam kalangan kamu dengan kain putih. Ini memang dalam hadis dah kata kena warna putih. Sebab itulah bila kita meninggal, kita dah tak boleh nak pilih nak warna kuning, nak warna hijau, nak warna merah, tak ada. Even dia raja, dia warna kuning ke, dia waktu hidup pakai dulu kuning je, sampailah dia meninggal, dia akan tetap pakai putih. Tak kisahlah dia kaya ke miskin, memang Allah samakan. Okay, memang Islam dah samakan semua sekali. Okay, so sebenarnya tajuk ni sangat-sangat penting. Sebabnya bila seseorang anak Adam tu meninggal, contoh mak ayah kita meninggal, orang yang sebaik-baik yang sepatutnya menguruskan mak ayah ialah anak-anaknya. So andai kata kamu masih ada ayah, ada mak, alhamdulillah. Andai kata esok mak dan ayah kamu meninggal, ini kewajipan yang jatuh ke atas kamu. Sebab orang yang terbaik untuk menguruskan jenazah ialah keluarganya sendiri, anak-anaknya, adik-beradiknya. Itu yang terbaik. Orang luar, jiran-jiran boleh tolong, tapi yang betul-betul yang paling afdal untuk uruskan ialah anak-anak. Okay, sebabnya segala bila kita mandikan, bila kita kafankan, aib itu akan ternampaklah. Terkadang memang akan ternampaklah kekurangan-kekurangan. Aib tu maksudnya kekurangan yang ada pada jenazah hanya orang yang terdekat sahaja yang tahu. So kita dapat kurangkan aib tu terdedah pada orang luar, macam tu. Okay? So bila ni tindakanlah ketika kita menghadapi orang yang sedang nazak sebelum meninggal. Kalau dia direzekikan untuk nazak, maka kita akan jumpa lah orang yang nazak. Ada orang meninggal sebab aksiden, ada orang meninggal sebab macam-macam lah kan, terkejut ke ataupun sebab sakit. Biasanya yang sakit akan menghadapi nazak dululah. Okay, so kalau kita jumpa dengan orang yang nazak, kita ajarkan kalimah la ilaha illallah dengan cara yang lembut. La ilaha illallah. Ataupun inilah yang paling simple, la ilaha illallah. Kalau kita nampak dia macam tenang sikit, kita bagilah dia mengucap yang penuh lah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi bila memang nazak ni memang nazak yang nak cakap lah, memang dia rasa nazak tu rasa
memang dah sampai nyawa tu dah kat hujung kan. So memang susah sangat nak sebut panjang-panjang, kita ajar je la ilaha illallah. Cukup yang itu. Okey, seterusnya kita mengingatkan pesakit agar bersangka baik terhadap Allah. Andai kata dia sakit, kita pujuk dia, insya-Allah kita pujuklah dia, ingat Allah, segala-galanya kerana Allah, kita ingatkan dia. Sebab orang yang nazak ni macam-macam. Kita tak tahu apa yang dia nampak. Kita orang hidup rasa nampak dia baring macam tu. Tapi kita tak tahu di mata dia apa yang berlaku. Mungkin sebab tu nazak sebenarnya dia akan nampak perkara yang kita tak nampak. Macam dia akan ternampak orang-orang yang dah pergi dulu. Kadang-kadang dia ternampak bayangan-bayangan orang yang dia tak kenal. Sebab apa? Apa yang dia nampak tu ialah bergantung kepada amalan orang itu semasa hidup. Tu pentingnya kita kena jaga amalan kita semasa kita hidup. Sebab kalau kita banyak buat amal baik, kita banyak memudahkan urusan orang, insya-Allah bila kita nak meninggal, bila kita sedang nazak, semuanya akan dimudahkan. Yang kita nampak pun perkara yang baik-baik. Andai kata kita banyak melakukan kesalahan, dosa, maka bila kita nazak esok kita akan nampaklah benda-benda yang kita buat tak baik dulu tu. Akan ditunjukkan sebab tu nazak. Orang lain tak nampak, hanya kita je nampak. Okay, so antara tindakan lain untuk menghadapi orang nazak ialah kita bacakan surah Yasin di sisinya. Biasalah kan kalau kita melawat orang sakit memang disunatkan untuk membaca surah Yasin di sisinya lah supaya kita dapat tenangkan hati orang yang sedang nazak. Okey, seterusnya bila anda kata ajalnya dah sampai, malaikat maut dah tarik nyawa kan. Kita kena redha lah, yang pertama sekali kan redha, Allah sayang dia. Sampai situlah ajalnya. Okey, ajal tu kan kita sebut ajal sampai ajal sampai ajal. Ajal tu apa? Tempoh, maksudnya tempoh. Contoh kalau kita lahir lepas tu kita meninggal pada usia 50 tahun. Ada orang lahir dan kemudian meninggal pada usia 20 tahun. So dia dah, setiap orang tu ada tempoh-tempoh yang telah ditetapkan di Lauh Mahfuz. Itulah qada dan qadar kita. Qadar apa? Kita punya ketetapan dah tetap. Okey, orang ni umur 20 je. Orang ni umur ajal dia sampai 50 je. Tu maksudnya tempoh hidup dia tu, tempoh riwayat hidup dia tu. Sampai bila tu sebab orang panggil ajal sampai ajal, maksudnya sampai tempoh lah. Macam nak kata hampir expired date lah macam tu, ajal tu. Okay, so tindakan awal terhadap jenazah ialah pertama kita tutup kedua-dua mata jenazah. Sebab Ustazah pernah jumpa ada jenazah yang dia punya mata macam terbuka sikit je lah. So kita tutup kedua-dua mata. Sebab kalau ada orang yang tak pernah tengok dia akan terkejut tau. So kita nak tenangkan suasana, kita nak tutup segala aib kekurangan yang ada pada jenazah, kita tutup. Kalau tak boleh tutup kan, kita urut-urut dahi dia ni. Urut-urut dahi dia ni sampai tolak sikit mata dia, kelopak mata tu sampai tutup. InsyaAllah boleh tutup lah. Okey, seterusnya mengikat dagu jenazah dengan kain agar mulutnya tidak terbuka. Macam mana nak ikat tu? Ikat dagu macam mana nak ikat? Ikat daripada bawah ni sampai naik atas. Ikat. Ambil satu kain warna putih. Sebab tu lah bila kita sebenarnya elok kalau kat rumah tu kita siap-siapkan. Bukanlah kita kata nak sangat mati tak. Tapi sebagai persediaan, eloknya kalau kita ada satu macam kit pengurusan jenazah, sesuai lah benda tu ada. Sebab kita tak tahu ajal kita bila. Orang kata prepare je supaya memudahkan keluarga kita yang lain. Okey, seterusnya kita meletakkan jenazah di atas katil atau di tempat yang lebih tinggi daripada lantai. Maksudnya kalau kita tengok biasa kalau pernah melawat orang yang pernah meninggal, orang yang dah meninggal lah, dia akan kita biasa letak atas tilam lah, yang paling biasa common kita nampak orang letak atas tilam. Boleh letak atas katil, tak ada masalah, lagi baik. Tapi letaklah atas tilam supaya tinggi daripada lantai. Okey, seterusnya kita menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Kiblatnya belah mana? Ni contohnya satu badan ni. Sekejap. Okey, kiblatnya belah sini, ni kiblat. So kakinya menghadap kiblat. Okey, kiblatnya belah bawah sini. Okey, seterusnya kita melembutkan sendi-sendi tulang. Melembutkan macam mana? Kita urut-urut sikit badan dia. Urut-urut badan, urut-urut tangan, urut-urut kaki. Sebab apa kena melembutkan dengan cara kita mengurut? Sebab bila kita dah meninggal, bila kita meninggalkan seseorang tu meninggal, jantung dia kan berhenti. So darah-darah dah tak mengalir dah satu badan.
So dah lama ada masa-masa yang jadi keras mati tau. So kita kena lembut-lembutkan sendi dia supaya bila kita nak mandikan mudah. Sebab bila kita nak mandikan jenazah, kalau jenazah tu tak dilembutkan sendi-sendinya, dia jadi keras. Okay. So kita lembut-lembutkan urut-urut sikit, urut-urut kaki dia, urut-urut tangan supaya sendi-sendinya masih lembut. Macam tu. Sebab tu kita kena segerakan sebab makin lama memang makin keras. Kalau baru-baru meninggal lembut lagi. Kalau lama dia jadi keras. Okey, seterusnya kita meletakkan tangan jenazah di dadanya macam kita kiam. Kiam ni macam kita waktu solat lah, baca Fatihah tu macam tu lah tangan kita kan. Okey, letak tangan atas perut. Jenazah tak jumpa lah kartun letak tangan atas perut, tak jumpa. Okey, seterusnya kita menggantikan pakaian yang dipakai sewaktu dia meninggal tu. Kita tukar, lepas tu kita just tutup dengan kain yang menutup seluruh badan. Kain ni tak kisahlah. Sebab tu kalau kita, kalau orang-orang tua selalu kata kat rumah mesti kena ada kain batik lepas. Kenapa kain batik lepas? Sebab kain batik lepas dia boleh tutup daripada atas sampai bawah badan. So kena adalah kain tu kat rumah kan, preparation supaya mudah. Okay, kadang kalau macam Mak Ustazah dah tunjuk dah kain batik lepas kat mana simpannya. Sebab tak adalah kita gelabah kan, bila berlaku suatu kematian kita tak tahu nak buat apa, kita blank, at least kita pernah terfikir-fikir, oh rasanya kat sini kot letak kain. So sebabnya orang luar tak tahu rumah kita simpan barang kat mana kan, orang akan tanya, orang akan tanya anak lah biasanya, mana simpan kain, ada kain tak? Soalan dia paling famous, ada kain tak? Ada kain tak nak tutup ni? Kita lah gelabah, mana kain dah gelabah dah. Nak uruskan jenazah satu hal, gelabah satu hal, sedih pun satu hal. So kita kena prepare lah tahu kat mana barang-barang dalam rumah tu. Jangan biar je mak buat sorang-sorang, bila mak dah tak ada, kita lah gelabah kan. Sebab selama ni semua mak yang buat macam tu. Seterusnya meletakkan sesuatu yang sederhana berat atas perut supaya tidak kembung. Sebab tu kadang-kadang nampak orang letak gunting. Sebab gunting ni agak berat sikit. Gunting kan besi, dia akan memberatkan perut lah. Kita kena letak atas perut supaya dia tak kembung. Sebab bila kita dah meninggal, angin akan masuk dalam badan. So dia akan berkumpul kat perut. Macam mana dia masuk tu Azhar tak nak cerita lah. Tapi kalau kita tak letak benda ni, perut akan kembung lah. So sebabnya penting. Janganlah buat ayat khurafat kata, kita kena letak gunting atas perut mayat nanti kembung. Tak ada, jangan khurafat macam tu. Tak, ini dia punya tindakan awal. Tak, gunting pun tak ada kaitan pun. Orang kata nak halau hantu ke. Tak ada, jangan percaya benda tu. Okay? Ni sebab, letak je sebab tak nak kembung. Tu je, jangan fikir lain. Okay, seterusnya adab menziarahi jenazah. Okay, antara kewajipan bila kita dengar orang meninggal, antara kita punya kewajipan ialah kita melawat jenazah. Contoh kalau antara kewajipan lain kita dengan manusia, contohnya kalau orang tu jemput untuk walimah, untuk dia kahwin, kita kena pergi. Kalau orang meninggal pun kita kena pergi. Okay, inilah dia. Ni orang kata kalau kita meninggal, kawan ke musuh ke akan datang, akan melawat kita. Okay. So bila antara adab menziarahi jenazah ialah kita doakan keampunan dan kerahmat Allah untuk jenazah. Apa doa dia? Ada kat depan ni. Jauh sikit. Ni. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nanti kita sampai kat sini. Ini ialah doa untuk jenazah. Nanti kita sampai situ. Okay? Itu doa kita akan selalu baca bila kita doakan jenazah lah supaya Allah ampunkan dia, Allah rahmati dia. Seterusnya kita mengucapkan takziah kepada keluarga si mati dalam tempoh 3 hari daripada tarikh kematian. Kita cakap takziah dalam tempoh 3 hari. Memang ini sunatnya. Okey, seterusnya kita membantu keluarga si mati seperti menyediakan makanan untuk mereka. Bukannya contoh, sebab itulah ada orang tegur. Bila orang mati, bila orang meninggal, kemudian keluarga buat tahlil, sediakan jamuan makan. Tak boleh nanya, kita tak boleh makan dekat rumah orang yang sedang ditimpa musibah lah, keluarga si mati. Kita tak boleh makan apa yang keluarga si mati beri sebenarnya. Sebenarnya lah. Tapi sebab lah adat Melayu ni, kalau tahlil mesti orang keluarga si mati yang kena sediakan. Tak, sebenarnya sepatutnya jiran tetangga dia, yang kena sediakan makanan untuk mereka. Kalau jiran tetangga dia, saudara mara dia, saudara mara lah dia yang kena sediakan. Okay, ini ialah kewajipan untuk
masyarakat sekeliling. Okey, sediakan makanan untuk keluarga si mati. Tidak meratapi pemergian si mati dengan meraung, mengeluh dan menyalahkan tali Allah. Ini jangan buat sama sekali. Walaupun diuji macam mana, orang yang pergi tu kita sayang sangat-sangat, tapi Allah lagi sayang. So janganlah meraung ke, mengeluh ke, menangis sampai kenapa Allah ambil dia, kenapa ni, kenapa macam tu, kenapa kalau aku tak buat macam ni dia tak akan mati. Tak adanya, dah itulah ajalnya. Dan sampai itu tempohnya. Okey. So seterusnya kewajipan terhadap jenazah. Okey, so apa kewajipan kita terhadap jenazah? Kewajipan terhadap jenazah yang menjadi fardu kifayah ada 4. Pertama, memandikan jenazah, mengapankan jenazah, menyembahyangkan jenazah dan mengebumikan jenazah. Mengebumikan. Kebumilah jenazah ni. Okey. Okay, apa itu memandikan jenazah? Ini kalau kita tak COVID, kita sekolah macam biasa, Ustazah memang suruh kamu buat praktikal ni lah. Nanti ada seorang yang akan jadi akan berlakon lah jadi jenazahnya. So kawan-kawan akan pakaikan, akan kapankan, akan mandikan jenazah ajar lah. Ini Ustazah ajar secara teori je lah sebab dah COVID kan kita tak boleh nak jumpa. Okay, so memandikan jenazah tu maksud dia apa? Meratakan air ke seluruh badan. Meratakan air ke seluruh tubuh jenazah. Kenapa? Tujuannya untuk membersihkan jenazah dan kita nak memuliakan jenazah. Okay. So macam mana kaifiah nak memandikan jenazah? Ini yang basic. Okay. Ini yang basic. Pertama, ini daripada atas sampai bawah tau. Jangan lompat-lompat. Tak, daripada atas sampai bawah kena buat. Okay, meletakkan jenazah di tempat yang agak tinggi untuk memudahkan air mengalir. Kalau siapa perasan dekat surau-surau lama lah biasanya nampak benda ni. Ada satu macam bekas panjang. Dalam tu macam boleh letak orang lah kan dalam tu. Itulah tempat orang mandi kan. Tapi kalau tempat-tempat moden tak, kadang dia bagi letak katil macam tu je, mandi kat situ je. So depends lah pada surau. Biasanya benda ni kalau tak ada boleh minta kat surau atau masjid. Okay. Sebab tu lah kalau orang meninggal dekat masjid ada orang yang akan uruskan lah bila lelaki, bila perempuan yang akan uruskan. Okay. Kalau yang perempuan uruskan perempuan lah, kalau lelaki akan uruskan lelaki. Biasa dia akan ada lah semua set-set ni nak mandi, cap pakai apa, kain kapan semua dia ada lah. So janganlah sombong dengan surau, dengan masjid. Sebabnya akhirnya diorang juga yang akan uruskan kita. Okay, so janganlah lari daripada masjid. Beramah-ramah mesra sikit dengan orang masjid. Okay. Okay, seterusnya kita kena memastikan aurat jenazah ditutup. Walaupun dia mandi, jangan kita biar dia tak pakai baju. Tak, jangan. Tutuplah dia dengan kain. Kalau boleh kain tu kain yang gelap. Kain yang bercorak-corak macam kain batik kan, gelap kan. Jangan pakai kain putih lagi tutup dia. Tak ada, jangan. Kan kalau kena air tiba-tiba nampak semua benda. Jangan. Okay, so pakailah kain, tutup dia dengan kain yang berwarna, kain yang biasa kain batik lah, kain batik ke kain pelikat ke. Okay, seterusnya menekan perut jenazah untuk mengeluarkan najis dan kotoran. Bila kita dah tutup, kemudian kita akan tekan-tekan sikit perut dia, urut. Supaya najis tu akan mudah keluar. Najis, air kencing dia semua keluar. Okay. Seterusnya kita akan membersihkan tubuh jenazah daripada najis dan sebarang benda yang boleh menghalang air. Kita gosok-gosok sikit pada badan dia punya celah-celah jari. Semua tu ya dah termasuklah bawah ni, membersihkan gigi jenazah, pakai putih kapas, lubang hidung, telinga, celah-celah kuku dia bersih-bersihkan supaya air boleh mengalir. Pastikan kena kat kulit. Okay, sebab itulah kita kadang-kadang kan fashion kan suka pakai pewarna kuku ni. Kita boleh pakai, bukanlah boleh pakai, tapi pastikan bila ambil wuduk kena air. Pakai sekejap cepat-cepat bersihkan. Sebab kalau katalah kita tengah pakai tiba-tiba dah Allah jemput kita pula. So bila kita nak mandikan sebenarnya lagi susah nak hilang bila kat orang mati ni. Sangat susah, kena ni kikis pakai pisau kadang-kadang. Kalau dia pakai ni pewarna kuku. Kena kikis pakai pisau. Kalau kita yang hidup ni kan kita boleh bersih-bersihkan pakai dia punya air tu. Bila meninggal tak tahu kenapa. Memang tak boleh nak hilang kalau pakai air dia tu. Memang kena kikis pakai pisau. Nak kena bersihkan sebab kalau tak bersihkan air tak sampai. Nanti tak sah mandi jenazah ni. Tak sah. So memang sebab itulah bila kita hidup fikir-fikir sikit bila apa yang kita pakai tu. Sebab kita tak tahu bila masa kita akan
dijemput. Tiba-tiba pakai, kita keluar Pegang. naik motor, tiba-tiba accident. Pegang. Dah. Ni apa dia? Pakai inai macam mana? Inai, Inai. inai boleh kena air, tak ada masalah. Ini yang pewarna kuku yang passion. Passion. Oh, okey. Inai sunnah. Kalau perempuan sunat pakai inai sebenarnya. Inai daun. Inai daun yang kat Malaysia ni banyak je jual inai-inai biasa tu kan. Ini Azhar kata yang quick attack tu, yang apa tak sebut dia, yang warna merah, warna biru, warna hitam, jangan pakai benda tu. Walaupun waktu tu orang kata, tak apa aku tengah period, tak apa je nak pakai. Kita tak tahu, tiba-tiba kita pakai, Allah nak jemput kita time tu. Susah orang yang nak uruskan kita nanti. Okay. Okay, seterusnya jenazah diwudukkan dengan sempurna. Sebelum mandi kita akan wudukkan dia dulu. Tapi ada juga orang wudukkan selepas mandi. Tengoklah. Tengok pada orang yang uruskan. Okay. Seterusnya berniat ketika memandikannya. Ini niat untuk orang yang mandikan. Dia akan niat nawaitul ghuslal wajibah lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kalau perempuan dia akan tukar lihadzihil mayyitati. Ni saya tulis ni lelaki. Kalau perempuan akan tukar lihadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Kalau lelaki nawaitul ghuslal wajibah lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kalau perempuan nawaitul ghuslal wajibah lihadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Okey, seterusnya lepas kita dah berniat, kemudian kita siram seluruh tubuh jenazah dengan air yang telah dicampurkan dengan daun bidara dan sabun. Ini sebab kita nak sabunkan dia dulu. Kenapa daun bidara? Kalau nak tahu sebenarnya daun bidara ni dia boleh melembutkan sendi-sendi yang keras. Ini dia punya kelebihan daun bidara. Okay. Tapi ada tempat tak ada daun bidara, dia pakai sabun je. Tapi daun bidara ni dia boleh melembutkan sendi-sendi yang dah keras. Ataupun kalau contoh kita ni yang hidup ni lah. Kita sakit kaki kan, lepas berlari kejohanan sukan kan, sakit kaki. Sebenarnya kita elok sapu dengan minyak bidara ataupun kita mandi dengan air daun bidara, dia akan hilangkan regangan kaki tu. Sebab bila kita sakit kaki kan kaki kita keras. Sebenarnya daun bidara ni efektif lah untuk melembutkan sendi-sendi. Okey, seterusnya bila kita dah bersihkan, dia pakai sabun dia akan jadi wangi lah. Seterusnya barulah kita bilas seluruh badan dengan air. Sekurang-kurangnya 3 kali, sekurang-kurangnya. Bilas balik seluruh badan tu dengan 3 kali. Lepas tu air yang terakhir tu kita mandikan dengan air yang bercampur dengan kapur barus. Kenapa kapur barus? Kapur barus ni nak tutup bau-bau. Kalau nanti tiba-tiba sebenarnya bila kita keluarkan najis ni tak semua najis keluar sebenarnya. Ada kadang najis yang tak boleh nak keluar, tak tahu kenapa. Okay, so kapur barus ni dia akan meng-cover lah, dia akan cover bau-bau yang mungkin keluar. Sepanjang daripada lepas mandi, kita kafan, kita ke bumi, dalam tempoh tu dia akan cover. Lepas dah masuk dalam tanah tu kita wallahualam lah. Itu urusan Allah lah. Bawah tanah tu dah tak nampak dah, tak apa. Okay, so dah habis mandi, kita akan angkat dia. Bila angkat ni, contoh kan, kita perempuan uruskan jenazah perempuan. Yang angkat lelaki, nak pergi kapan kan ni? Yang angkatnya lelaki. So sebenarnya lepas ni kita dah wudukkan dia dengan sempurna kan? Okay, so bila kita nak angkat, kita kena cover badan dia betul-betul. Sebab takut wuduk dia terbatal bila disentuh oleh lelaki lain. Kalau yang angkatnya anaknya tak ada masalah. Ni yang orang lain. Kalau anak saudara dia ke anak saudara yang kandung lah. Dia boleh angkat anak saudara kandung lelaki. Kalau yang lain tak boleh. Maksudnya boleh sentuh lah. So bila kalau kata orang luar yang angkat, orang yang akan batal wudunya, so balut jenazah tu betul-betul. Okay, so daripada tempat mandi kita angkat ke kafan, ke tempat nak kafan. Sebelum mandi ni kita dah siap dah kena bentangkan kain untuk kapan ni. Sebabnya bukan bila dah mandi baru letak jenazah kat tepi baru nak susun tebar kain tu nak kapan. Tak, jangan. Lambat kerja nanti. Sebelum mandikan jenazah, siap-siap bentang kain kapan tu. Gunting siap-siap kain tu nak panjang mana apa semua. Siap-siap kan. Lepas tu setiap lapis ni biasa kita akan tabur ni air mawar nama dia. Air mawar dengan kapur barus.
Okey, ini kapur barus. Ini kapas, ini kain putih. Biasanya orang akan letak kain putih, lepas tu letak kapas-kapas ni. Lepas tu atas kapas ni dia akan tabur dengan air mawar dengan kapur barus. Lepas tu letak lagi satu layer. Nanti Hazal cerita. Berapa layer untuk lelaki, berapa layer untuk perempuan. Okey, so mengkapankan jenazah ni ialah kita menutup seluruh tubuh jenazah dengan sekurang-kurangnya sehelai kain. Ini sekurang-kurangnya. Andai kata kawasan tu dah tak ada kain sangat, sehelai, sekurang-kurangnya. Tapi sebenarnya dia ada yang sunnahnya. Okey, nanti Azhar cerita sekejap lagi. Tujuan kenapa kita nak mengkapankan jenazah? Sebab kita nak tutup aurat jenazah. Okey, so kaifiah mengkapankan jenazah. Kalau jenazah lelaki afdal, dikapankan dengan 3 kain lapis, 3 lapis kain putih. Setiap lapis kain ni dia terus tutup seluruh badan. Tak ada dia nak kira baju ke, tudung ke, kain ke, tak ada. Dia kira satu badan daripada atas sampai bawah. Okey, ni lelaki. Okey, so kalau perempuan dia lebih sikit. 5 lapisan kain putih. Sebab apa? Sebab perempuan kan kena jaga aurat dia betul-betul kan. Sebab kalau lelaki aurat dia daripada pusat hingga lutut. Kalau perempuan kan seluruh badan kecuali muka dan tangan. So bila kita kafankan jenazah perempuan dia lebih sikit sebab nak cover aurat dia. Okey. Kalau tadi lelaki dia akan straight daripada atas sampai bawah. Kalau perempuan dia ada. Yang ini satu lapisan nak tutup bahagian pusat hingga lutut. Ni lebih kurang macam seluar dalam lah, lebih kurang. Tapi dia akan cover antara pusat hingga lutut. Dia akan cover, dia akan balut. Okay, antara pusat hingga lutut. Okey, satu lagi untuk tutup bahagian tubuh jenazah. Kira kita panggil baju. Kalau orang kampung dia akan panggil ni baju dia. Okey. Kalau satu lagi lapisan tudung untuk tutup bahagian jenazah ni orang panggil tudung dia. Okey, kalau kamu bantu orang kapankan jenazah kamu akan nampak. Satu nak tutup bahagian antara pusat hingga lutut, satu baju dia, satu tudung dia. Lepas tu barulah 2 lapisan kain. Kain ni di atas sampai bawah yang akan tutup seluruh tubuh jenazah. Okay, so perempuan dia lebih sikit. Okay, nanti kan itulah COVID tak boleh nak buat. Itulah nanti kamu carilah YouTube mana-mana yang buat video pengurusan jenazah tu. Kamu boleh tengok. Okey, seterusnya dah habis kapan? Dah habis kapan je lah. So seterusnya kita akan sembahyangkan jenazah. Okey, sembahyangkan jenazah ni iaitu apa? Solat yang dilakukan ke atas jenazah dengan kaifiat tertentu. Tujuan dia untuk mendoakan jenazah agar dapat rahmat dan keampunan Allah. Ini ialah orang kata kita punya penghargaan terakhir dia. Kita pada dia. Inilah terakhirnya kali yang kita boleh hadiahkan untuk dia sepanjang hayat dia. Inilah dia yang kita mampu buat lah. Okay, so memang afdal bila kita nampak orang ni, orang dah ada jenazah, afdal sebenarnya kita sembahyangkan dia. Even lelaki ke perempuan ke boleh je nak sembahyangkan jenazah, tak ada masalah. Simple je, dengan syarat kamu kena ada wuduk. Janganlah time tu baru nak ambil wuduk, memang tak sempat. Okey, ambil wuduk siap-siap. Bila kita nampak je dia dah mandi, dia tengah kafan, lagi ambil wuduk siap-siap. Okey, sebab ini ialah hadiah kita yang terakhir untuk jenazah. Okey, so solat jenazah ni tak ada rukuk, tak ada sujud jangan kamu buat malu je nanti. Kamu solat jenazah tiba-tiba imam Allah Akbar, kamu pun rokok. Tak ada. Solat jenazah tak ada rokok, tak ada sujud. Jangan buat malu. Okay, so solat jenazah ni dia hanya ada 4 kali takbir. Okay, yang pertama, sebelum kamu angkat takbir, kamu kena lafaz niat. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati imaman au ma'muman. Antara dua. Kalau kamu imam yang inilah. Kalau kamu makmum yang ini. Lillahi ta'ala. Okay, so usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati imaman, ataupun kalau kamu makmuman lillahi ta'ala. Kalau tak nak hafal baca je bawah ni, tak apa. Sahaja aku menunaikan solat ke atas mayat ini 4 takbir fardu kifayah menjadi imam ke makmum ke kerana Allah Ta'ala. Okay, kalau perempuan, ini lelaki. Kalau perempuan, dia akan tukar hadhil mayyitati. Dalam buku teks ada. Okey.
Kalau le kanak-kanak yang belum baligh, dia akan jadi hadzal mayyiti at-tifli. Tengok buku ada. Tengok buku. Okay, Azhar tadi nak TC semua. Penuh slide ini nanti. Okay, kat buku ada. Cuba tengok. Ada. Okay. So, nanti kamu tengoklah. Dia ada ubah bacaan dia. Kalau tak tahu was-was kan, tanyalah orang sebelah. Weh, niat apa weh? Tanyalah dia. InsyaAllah dia akan ingatkan. Okay, so kalau dia tak ingat, tanyalah lagi orang sebelah. Kau tak ingat, tanya lagi orang sebelah. Kau tak ingat, tanyalah imam. Tanyalah imam. Nanti imam cakap. Biasanya kalau sebelum solat, imam akan cakap balik. Ingat, bila kita nak solat jenazah, niatnya begini. Imam akan cakap. Jangan risau. Okay, ini sebagai pengetahuan. Okay, nanti kamu kena buat juga untuk hadiah untuk mak ayah kamu, untuk keluarga kamu, kawan-kawan kamu. Okay, so dah baca niat takbir yang pertama. Imam kata Allahu Akbar, baca Fatihah yang pertama. Okay, habis baca Fatihah, Allahu Akbar, imam kata takbir. Jangan kamu rokok. Azhar kata jangan kamu rokok, buat malu. Baca selawat, Azhar baca selawat je. Ni selawat dia, selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini dekat dalam tahiyat akhir dia. Tahiyat akhir. Sama je. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fil alamin innaka hamidun majid. Yang ini ada dalam tahiyat akhir. Sama je. Kalau tak ingat, kamu ambil ni je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kamu ulanglah. Kau tak ingat yang hujung-hujung ni. Takkan tak ingat kan? Ni tahiyat akhir kau ada kan? Okay, so habis takbir yang kedua, imam akan baca takbir lagi, Allahu Akbar. Barulah kamu doakan untuk jenazah. Okay, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Panjang lagi, ada panjang lagi. Tapi ini Azam ambil basic lah. Basic ini pun kamu kena ingat. Hafal doa ni. Ni doa untuk jenazah, hafal. Okay, kita tak tahu siapa yang pergi dulu antara kita semua kan. Doa, dia hafal doa ni. Kalau perempuan dia tukar ni Allahumma fillahu. Hu ni tukar laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau perempuan tukar Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau kata ramai, tiba-tiba contoh diuji ramai pula meninggal, tukar Allahumma gfir lahum warhamhum. Dia tukar hum wa'afihim wa'fu anhum. Tukar ya hu ni. Okay. So dah habis doa ni, kita ambil Allahu Akbar, baru kita bagi salam. Okey, ini ialah kaifiat solat jenazah. Lagi sekali saya ingatkan, jangan rokok dalam solat jenazah, buat malu. Baca selawat. Waktu rokok yang sepatutnya takbir kedua tu kena baca selawat, bukan pergi rokok. Ini nampak sangatlah tak pernah buat solat jenazah kan. Okey, jangan malukan diri sendiri, jangan malukan ustazah. Okey, ustazah dah cakap banyak kali Okey, seterusnya kedudukan imam ketika solat jenazah. Ini gambar jenazah lelaki tau. Okey, imam berdiri, ini imam. Ni imam berdiri setentang dengan kepala jenazah. Ni kepala. Kita nampaklah mana kepala dia kan. Yang kembung ni tangan lah. So kepalanya kat sini. Yang panjang bawah ni kaki dia. Okay, so imam berdiri setentang dengan kepala jenazah. Kepala dia berada di kiri imam. Ni kiri. Ini kiri imam. Kiri. Okay, jangan terkeliru dengan gambar ni. Yang ini kanan. Okay. Ini yang kiri imam. Kalau jenazah lelaki. Kalau jenazah perempuan ni perempuan. Ni perempuan. Dalam buku teks saja. Tangan dia kat sini, ini kepala dia. Jenazah perempuan, imam berdiri setentang dengan pinggul jenazah. Pinggang pinggul dia. Okey, so kepala dia dekat sebelah kanan imam. Ni, sebelah kanan. Azhar kata sini kanan tadi kan? Kanan imam. Okey. So seterusnya kedudukan imam ketika solat jenazah untuk jenazah yang lelaki dan perempuan. Campur. Yang ini lelaki, yang ini perempuan. Macam ni susunan dia. Okey. Nampak tukar. Sebabnya ini lelaki belah kepala dia sebelah kiri imam, kalau perempuan sebelah kanan imam. Ingat tu je. Okey, pusing badan dia.
Okey, seterusnya dah habis sembahyang, kita bawa dia ke perkuburan, kita akan kebumikan jenazah. Okey, apa maksud kebumikan jenazah? Ialah kita mengebumikan jenazah di dalam tanah mengikut kaifiah tertentu. Ada cara-cara nak tanam. Yang timbulnya bau yang tidak menyenangkan sebab bila kita meninggal, dia kan kita punya badan dah tak bergerak dah, jantung kita dah tak bergerak, darah pun dah statik situ je. So nanti mulalah kita punya perut pecah. So banyaklah dia punya tanda dia lepas tu kan. So nak halang daripada timbulnya bau-bau tu. Okay, seterusnya agar tidak dapat digali oleh binatang buas. Okay, seterusnya kaifiah untuk kita mengebumikan jenazah. Macam mana nak kebumikan jenazah? Yang pertama, sunnah mendahulukan kepala jenazah ketika dihulurkan ke dalam kubur. So bila kita nak turunkan jenazah, turunkan kepala dulu. Okay, so siapa yang orang yang dalam liang lahat tu yang nak letakkan jenazah, baca ni. Bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Dia baca kuat-kuat pun tak apa. Supaya orang sebelah alert supaya orang sebelah tak lupa. Baca bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Okay. So wajib letakkan jenazah atas rusuk kanan. Bila kita dah turun dia kat tanah, pastikan sebelah kanan dia ni, sebelah kanan jenazah yang sentuh dekat tanah. Okay, bukan sebelah kiri, terbalik ni. Sentuh, yang kanan tu akan sentuh tanah dan badan dia akan menghadap ke kiblat. Okay, so kita baring bukan baring tu, kita akan pusingkan badan dia. Okay, macam kita tidur atas lambung kanan, macam tu. Okay, so kubur wajib sekurang-kurangnya dapat menahan daripada keluar bau dan daripada dibongkar oleh binatang buas. Okay, so orang yang biasa korek yang lahat ni tahulah berapa dalam nak buat tu. Okay, so sunat untuk menggali kubur yang luas, panjang dan dalam. Ini sunat kalau ada banyak tempat lah, tempat tu masih luas lagi. Okay, ada kawasan kadang saya tengok KL dia dah siap-siap dah. Lot-lot, macam lot rumah lah. Lot, ini orang ni meninggal masuk lot ni, dia dah siap kubur, dah siap gali-gali, siap-siap dah. Itu ialah kawasan yang tapi kalau kat kampung masih luas lagi. So kampung dia macam meluas sikit lah. Boleh tanam sana sini sana. Ikut keluarga masing-masing ke, ikutlah kampung masing-masing. Okay, so macam mana bentuk kubur? Yang pertama bentuknya lahat macam ni. Ini lahat, ini syak. Saya tulis ni lahat. Maksudnya yang lahat ni dibuat pada dinding kubur. So dinding kubur ni. Sekiranya tanah tu keras. Okay, kalau kata kiblat dia sebelah sini. Kiblat dia sebelah sini. So kita punya badan tu yang kanan dia belah sini, kiri belah sini. Kita akan baring yang kita akan tolak dia ke situ. Tolak ke lahat tu. Dan kita akan tutup dengan papan. Okay, seterusnya syak. Syak ialah liang kubur yang dibuat secara syak. Biasanya buat kalau tanah tu lembut dan berpasir. Kalau tanah keras boleh buat macam ni. Kalau tanah lembut tak boleh. So buat macam ni. Macam syak ni. Okay, so buat lubang. Lepas tu letak jenazah. Okay, lepas tu baru kita tutup dengan papan. Okay, so macam itulah kita nak kuburkan dia. Okay, so dah habis lah. Itu je. Ada tak talqin? Talqin sebenarnya orang Malaysia je buat. Orang Malaysia je buat. Orang Arab pun tak buat. Orang Arab dah kubur dia balik je. See? Okay, so sebab tu lah kadang itu waktu mula-mula COVID tu orang kata kesiannya mayat tak baca talqin. Tak, mayat tu dah masuk ke alam lain, dia tak dengar dah apa talqin yang dibaca yang tu dia tak tahu apa benda yang mayat dengar, tak. Dia takkan dengar apa kita kat dunia ni. Okay, dia dah terhijab dah. Dia tak ada hubungan langsung dah dengan dunia. Okay, Allah dah tutup dia. Dah tutup daripada dia melihat dunia, tak ada. So yang talqin tu sebenarnya untuk orang mati, nak ingatkan untuk orang hidup. Talqin tu untuk orang hidup. Nak ingatkan orang hidup ni ingatlah mati. Macam tu. Okay, so setakat ni ada apa-apa soalan? Panjang Azhar cerita ni. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada soalan. Esok Ustazah nak buat soalan ya pasal ni. Buat nota. Atau kat Ustazah nak tengok kau ada salah ke. Banyak nota ni Azhar bagi masa lah kamu buat. Take time. Let dulu. Tapi esok Ustazah buat soalan pastikan jawab. Okay? Esok Ustazah kita kelas lagi, Ustazah bagi kamu soalan tentang tajuk ni. So kena study. Okay? Okay, kalau tak ada soalan sampai sini saja kelas kita hari ni, insyaAllah. Okay, so kita jumpa lagi. Okay?